Selamat sejahtera, saya Gishantini Mageshwaran. Hari ini saya hendak membentangkan tentang pengenalan. Dalam mengharum pandemik global ini, negara-negara di sedunia terpaksa mengurus dua beban duka iaitu menyelamat nyawa sejagat dan juga mempertahan ekonomi. Amatlah besar harapan rakyat menjelang pembentangan bajet 2020 yang didasari dengan usaha kita semua sebagai sebuah keluarga Malaysia untuk bangkit semula memulih negara. Kita harapkan untuk pembentang kali ini mempunyai perkabaran-perkabaran yang baik. Menurut Menteri Kewangan Tengku Dato' Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz, dalam pembentangan bajet 2020, peruntukan itu turut merangkumi naik taraf melibatkan 112 projek sekolah daif di Sabah dan 165 projek di Sarawak. Selepas sekolah dibuka, suasana pembelajaran kondusif bagi anak-anak yang terus diberi perhatian. Pada tahun 2020, sejumlah 1 bilion telah disediakan untuk kerja-kerja penyelenggaran dan pembaikan sekolah. Langkah pertamanya ialah pengurusan. Melalui program ini, Kementerian Pendidikan telah mencapai penyampaian yang berkesan. Program ini menganjurkan beberapa acara. Aktiviti pertama ialah pengurusan am. Fungsi pertamanya adalah untuk menyediakan perkhidmatan pengurusan dan sokongan kepada ahli eksekutif, pengurusan tertinggi dan jabatan atau agensi. Di samping itu, untuk meningkatkan keberkesanan dan integriti pengurus korporat jabatan melalui perancangan strategi dan pengurusan serta perkhidmatan berkualiti kepada pelanggan dan menguruskan aduan secara sistematik. Peruntukan kepada Kementerian Pendidikan Malaysia ialah RM52,6 bilion, manakala peruntukan kepada Kementerian Pengajian Tinggi adalah RM14.5 bilion. Langkah seterusnya ialah pembangunan infrastruktur. Aktiviti ini diadakan untuk membangunkan infrastruktur pendidikan yang lengkap dan berkualiti seperti dirancang melalui kos yang efektif serta menyelaras pelaksanaan projek fizikal pendidikan di bawah. Penyelenggaran dan pembaikan sekolah kepada lebih 10,000 sekolah di bawah KPN. Penyelenggaran 1,800 sekolah Cina dan sekolah jenis kebangsaan Tamil RM1,020 juta. Penyelenggaran sekolah tahfiz, sekolah agama raya dan institusi pondok berdaftar RM140 juta. Pembinaan 8 blok baharu pendidikan AS, kos projeknya RM1,024 juta. Penyediaan makanan di bawah rancangan makanan tambahan dan bekalan susu harian RM400 juta. Langkah yang ketiga ialah tajan pendidikan. Ini boleh mengurus penajahan atau pembiayaan latihan untuk PBB yang berpotensi dan sedia ada. Selain itu, ia juga boleh mengurus cuti belajar dan jawatan latihan PBB dan menguruskan pembayaran balik pinjaman dan memastikan perjanjian beasiswa dan cuti belajar dikuatkuasakan. Langkah yang seterusnya adalah pembangunan profesional. Aktiviti pertama ialah latihan pembangunan profesionalisme. Fungsinya adalah untuk memberi kebolehan mengajar dan melaksanakan keperluan latihan guru yang baru. Ini membantu guru-guru yang baru untuk mempunyai kebolehan mengajar bagi pra, rendah, menengah ataupun menengah atasan. Di samping itu, inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia juga memberi sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Disebabkan pada era moden ini, pelajar perlu menggunakan komputer riba ataupun telefon untuk menghadiri kelas. Jadi, dengan peranti komunikasi ini, ia dapat membantu untuk membuat kerja sekolah dan mencari maklumat tentang pendidikan. Kesimpulannya, sumber utama pembiayaan kewangan pendidikan di Malaysia adalah daripada kerajaan pusat. Peruntukan kewangan disalurkan kepada ke sekolah berdasarkan permohonan melalui pembentangan bajet. Itu, inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia juga memberi sebuah tablet kepada setiap pelajar B40 di institusi pengajian tinggi. Disebabkan pada era moden ini, pelajar perlu menggunakan komputer riba ataupun telefon untuk menghadiri kelas.
Jadi, dengan peranti komunikasi ini, ia dapat membantu untuk membuat kerja sekolah dan mencari maklumat tentang pendidikan. Kesimpulannya, sumber utama pembiayaan kewangan pendidikan di Malaysia adalah daripada kerajaan pusat. Peruntukan kewangan disalurkan kepada ke sekolah berdasarkan permohonan melalui pembentukan bajet.